Today we'll continue on tutorial 7, induction and recursion. Okay, actually in this tutorial, maksudnya in this chapter kita dah bikin dengan, maksudnya kita dah mulakan untuk ke final je sekarang ni. Maksudnya kita dah from this chapter until lecture 12 nanti kita dah fokus untuk final sebab hari tu sampai integer kita dah masuk kat dalam midterm kan. Okay, so now we are focusing on the final exam part, which is we not cover the first 7 week punya yang hari tu. Maksudnya hari tu sampai integer tu kita tak cover in our final. Okay. So now we have kita ada markah from assignment 2, quiz 2 and final exam. Okay, these 3 assessment will cover on from tutorial 7 toward the end lah for this course. Okay, so untuk yang ni tutorial 7. Okay, so sekarang untuk tutorial 7 ni dia banyak pembuktian, tetapi bila kita dah dapat buat, insyaAllah dia taklah susah sangat. Matematik pun sebenarnya, kita tak merumitkan keadaan, kita sebenarnya kita sebenarnya memudahkan cara. Okey, saya ada nampak satu quote pasal matematik yang saya rasa ni membantulah. Sekejap saya cari semalam saya ada share dekat group. Okey. Okey. Sekejap saya share kat sini. Sambil-sambil nak tunggu yang lain kan. Okay, so now I sharing my Opera. Okay, this is the Professor Stanley Gardner, Professor of Mathematics. Okay, apa yang dia cakap ialah the essence of mathematics is not to make simple things complicated, but to make complicated things simple. Meaning that we use mathematics to solve our problem. Kita bukan guna matematik untuk merumitkan lagi keadaan. So, sekarang saya pun selalu cakap, kita dekat zaman-zaman sekolah dulu, kita yang rasa matematik ni macam susah apa semua. Tapi sebenarnya the kewujudan matematik ni ialah to make the simple, maksudnya to make us to guide us to make decision. Macam tu. Okay, sebenarnya kalau kita dalam computer science pun, kenapa kita belajar matematik is to make our logic thinking to create how to solve the particular problem dalam bentuk macam kita program, kita nak buat the simple line program supaya kita boleh selesaikan satu-satu masalah. That how the logic thinking tu important in our programming skill. Okay. So now back to our tutorial. Okay, tutorial 7. Okay, this is tutorial 7. Okay, dah tengok tak kuliah lecture 7? Okay, dah. Okay, ada soalan tak? Yang tu sebenarnya saya pakai saya punya lecture note yang lepas tau, yang tahun lepas. Kalau ada apa-apa soalan, please ask. Sebab yang lepas kan yang masa raya macam ni kan, masa tu dah PDPR, maksudnya masa tu dah online teaching juga. Jadinya saya tak record semula lah, saya pakai apa yang ada dekat channel saya tu. Okay, if you have question, please ask. Even though bukan masa kelas kita ke apa ke, we can make an appointment. Maksudnya kita boleh set appointment. Kamu tak faham apa, macam kamu jumpa saya kat office lah macam tu. Nak jumpa, nak tanya soalan macam tu lah. So we can meet at here through Webex. Okay. So setakat ni tak ada yang Fakirah yang jawab tadi. Okay, problem tu. Okay, siapa tadi? Sylvie Sylvie yang ni ke? Kat sini yang group ni. Okay, Sylvie ada dalam ni. Okay, so sekarang kat sini, okay, kita mula dengan problem 1 dulu.
Okay, so just now dalam chat tu cakap ada problem tu, ada masalah. Okay, problem 1. Sekarang ni kita nak tahu kita nak prove kan whenever n is a positive integer. Kita nak prove kan dia. Okay, macam mana kita nak prove yang ni? Okay, bagi orang yang tak tengok lagi saya punya kuliah, okay, we have to prove by using two condition, which is we have to put basic step. Basic step first. The first step is basic. Subhanallah. Pakai mouse kan, saya tak keluar form. Okay, sekejap. Dia punya tulisan buruknya. Sebenarnya daripada rumah ni. Okay. So now we have to prove by using, okay, pertama kena guna basic punya step. Okay. And the second thing is how to prove is we have to use what? Inductive step. Okay, the second step is inductive step. Okay, what is the basic step? Basic step ni ialah kita kena provekan dia P1 is true. Maksudnya benar. Maksudnya dekat dalam ni P1 dia ialah apa? P1 dia ialah yang ni. Maksud when we put N sama juga dengan 1, when we put N sama juga dengan 1, then P1 we replace this equation with n is equal to 1 for P1. Okay, so now this condition kita nak tahu dia benar ke tidak, try masuk 1 dekat dalam n ni. So kita dapat berapa? 1. Okay, dalamnya apa? 1 campur 1 kan? N ialah 1 just now kan? So it is 2. Okay, so now n ialah 1. N ialah 1, 2 kali 1 tambah 1 berapa? 2 kali 1 tambah 1 is 2 campur 1 is 3 kan? Okay, bahagi dengan 6. So what I'm doing here is I'm replacing n is equal to 1 inside here, P1. So we replace n is equal to 1 inside here. So we get what? 6 over 6. So it is 1. Okay, so it is true. So this is true. Basic step dia mesti benar. Okay, faham tak? Okay, sebab dia kata apa? Kenapa kita mulakan dengan 1? Because of here, n is positive integer. So now kita mulakan iteration kita dengan n sama juga dengan 1. But bila dia kata non-negative integer macam problem 2 ni, bila kita kata non-negative integer, bukan negative integer, dia ialah positif. So kita ada soalan yang pasal guna mula dengan kosong tak? Ada. Maksudnya bila dia kata when n is greater or equal to 0, so we know that we have to start with n sama juga dengan kosong. That's the basic step. Yang ni. Okay. So kat situ kita kena cari P kosong. Macam itulah how we find the basic step is true. Okay. So here clear basic step dia benarlah sebab dia ialah 1. Sebab kat sini 1 kan. So we go to inductive step. If you have question, please interrupt. Okay. So now inductive step. This is inductive step. What is inductive step dia? Okay. Inductive. The second thing that you have to do is to show that the inductive step is also true. Okay. So now what is inductive step? First is we change PK, which is from Pn to PK. Then lepas tu ialah kita kena buat PKP pula kan, PK tambah 1. Okay, yang ni dua benda ni. Okay, kalau kita tengok kat nota, ini this is inductive step dia. Okay, kalau kita tengok kat nota, saya buka nota kejap ya. Okay, so for here, inductive step dia ni. Ialah kita kena, yang ni kamu nampak Okay, so now the basic step just now ialah PK dia P1 is true.
Lepas tu, this is basic step just now. And inductive step dia ialah apa? Is conditional statement. PK, kita turn, kita jadikan dia PK tambah 1 is also true for all positive integer K. Ini dia punya inductive step. Okay. So, by using problem 1, we want to prove the inductive step. Okay, so now here, okay, here. Cuba cari PK untuk yang ni. So, kita cari dia ialah PK. Okay, so dia jadi apa kat sini? Just gantikanlah. 1 kuasa 2 campur 2 kuasa 2 campur 3 kuasa 2 campur. Okay, this is 3 dot. Okay, so campur K kuasa 2 sama juga dengan this is we only change N into K. Kita tak buat apa pun. Kita just ganti K, N tu dengan K. Ini ialah K. Dalam ni ialah K campur 1. Okay, tak muat. Okay, kat sini ialah kali dengan 2N, 2K campur 1. Okay, bahagi dengan 6. Okay, yang ni kita tak buat apa. Kita ganti je dengan K. Okay, so now what we are going to do next is we want to find PK tambah 1. Okay, so PK tambah 1, saya buat kat sini lah ya. Panjang sikit. Okay, PK tambah 1. Okay, dia sama juga dengan apa? Kita kena from PK just now, K ni kan? K, kita kena tambah another sebutan kat belakang. Contohnya kat sini 1 kuasa 2 campur 2 kuasa 2 campur 3 kuasa 2 campur. Okay, here is triple dot. This is K kuasa 2. Just now sampai K kuasa 2 kan untuk PK. But here is PK campur 1. We have to add another one which is K campur 1. But this sebutan ialah K kuasa 2 kan? So bila dia K kuasa 2 ialah K campur 1 kuasa 2. Boleh nampak tak kat situ? Boleh tak? Just tambah K tambah 1 but we have to follow the previous pattern which is K kuasa 2. So kat sini akan jadi K campur 1 kuasa 2. Boleh? So here, lepas tu yang sebelah ni jadi apa? Okay, yang belakang ni dia just now K campur 1 kali dengan 2K campur 1. Every time you see the K, you have to put it as K campur 1. Maksudnya dia akan jadi K campur 1 kat sini. Sebab dia kat sini K kan? Okay. So, yang dalam dia akan darab dengan, okay, ini ialah K campur 1 campur 1. Boleh faham tak ni? Kenapa saya buat K campur 1 campur 1? Because of this is K. So, now we change K ni kepada K campur 1. So, belakang ni ada tambah 1. So, kita kena tambahlah 1. Okay, so yang ni saya padam sekejap ya. Okay. So, kat sini. Okay, kat situ ada K campur 1. Lepas tu kita ada dalam sebutan yang ni pula kan. Kat tadi yang ni kan ada 2N tu jadi 2K kan. So, dalam ni pun ada 2 kali sebab dia ialah kali dengan K. So, dia ialah K campur 1. Okey, kat sini ada tambah 1 kat belakang. Jangan lupa tambah 1. Tutup kurungan bahagi 6. Sampai sini ada soalan? Okey. Is it okay? Ada. Tak ada. Okey. So now, sekarang kamu nampak tak dekat sini? Ialah kita kena selesaikan equation ni. Okey. So, nampak tak? Yang dekat depan ni ialah kita kena gantikan yang dekat depan ni dengan menggunakan equation yang atas ni. Sebab just now dia sama dengan equation ni kan? So, boleh tak kita gantikan dia? Maksudnya sini, yang ni semua kita boleh wakilkan dia sebagai K tambah 1
kat dalam ni ialah 2K tambah 1 bahagi 6. Just to replace this. Sebab kat dalam soalan kan, benda tu ialah sama dengan equation ni kan. So, yang belakang ni ialah, kat sini ialah K campur 1 kuasa 2. Okey, boleh. Sampai sini ada soalan. Maksudnya just apa yang saya buat sekarang ni ialah saya replace ni. Maksudnya saya replace. Okay, so now I'm replacing. Maksudnya saya replace yang merah ni dengan equation yang dalam kotak ni. Macam tu. Dengan K campur 1. Okay, so now kita dah tak ada dalam bentuk siri macam ni. Dot 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 tambah K kuasa 2 tu. Tak. Okay, so sekarang saya nak buat apa? Saya buat yang sebelah kanan ni pula. Yang sebelah kanan ni saya try to simplify, dia jadi apa ni? K campur 1, dia akan jadi kat sini ialah K campur 1 kali dengan, saya buang 6 ni besar sangat. K 6. K campur 1 kali K campur 2. Okey, dalam kurungan ni apa? 2K campur 1 campur 2 campur 1 akan jadi kat situ ialah 2K campur 3. Betul tak? Boleh. Ada soalan? Sampai sini. Okay, can we move to a next step? Okay, so dalam inductive step ialah kita kena buktikan yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan ni sama. Okay, so now it depend on you whether you want to kembangkan yang kiri untuk samakan dengan yang kanan, ataupun kamu nak biarkan yang kanan ni dan you make yang kiri ni sama dengan yang kanan. Okay, apa maksud saya tu ialah saya rasa untuk jadikan yang sini, untuk jadikan yang sebelah sini sama dengan yang kanan ni lebih mudah kan bila kita nak samakan pembawah dia, betul tak? Maksudnya sekarang I choose to change yang merah ni untuk jadikan dia sama dengan yang sebelah kanan ni. Okay, so sekarang saya teruskan dengan, okay, semua ni saya nak bahagi dengan 6. Okay, so now sebutan tu akan jadi apa? Ialah 6. 6. Kan? Okay, so kat sini akan jadi K. Yang dalam ni kita boleh, okay, so sekarang yang dalam tu dia akan jadi okay, K tambah 1. Okay, lepas tu dalam ni akan jadi 2K tambah 1. Dia tak jadi apa-apa pun, just kita nak jadikan sebelah sini ada pembawah dia 6, so kita kena darab dia dengan 6 lah kan. So akan jadi 6 kali K campur 1 kuasa 2. Okay, yang ni sama jugalah maksudnya. So sekarang we want to change this to make it sama dengan yang ni. Okay, untuk dia sama dengan yang ini. So sekarang nampak tak sebutan ni? Okay, so sebutan tu kat sini ialah 6K tambah 1. Okay, how can we simplify that? Okay, so nampak tak? Sebelah kiri dengan kanan dia ada K campur 1. Okay, so kat sini pun kita ada K campur 1 kan dekat luar ni. So boleh tak kita faktorkan K campur 1 keluar? Boleh kan? K campur 1 kita faktorkan keluar. Dalam ni akan jadi apa? Dia akan dapat yang ni K campur 1 kita keluarkan. K campur 1 kita keluarkan. So kita faktorkan keluar K campur 1. Yang dalam ni akan jadi K 2K tambah 1. Okey, campur dengan, okey, dalam ni ada 6K campur 1 kuasa 2 kan. So dia akan jadi 6K campur 1.
K campur 1. Okey. So sekarang kat sini try to kembangkan untuk ni akan sama per 6. Okey, so kita kena selesaikan untuk yang ni. So yang ni dalam ni akan jadi 2K. Okey, boleh tak kita selesaikan yang dalam ni? Okey, dia akan jadi apa? Saya ni constraint saya punya screen tak cukup ni. Okey, boleh nampak tak ada soalan tak sekarang saya nak tanya? Kamu boleh faham tak apa yang saya buat ni? Okey, sama dengan. Faham. Okey, so kat sini akan jadi K tambah 1. Yang dalam ni akan jadi, okey, ni kita buka. Maksudnya dia akan jadi 2K tambah berapa? 2K tambah K, betul tak? Okey, tambah, ini 6K tambah 1. Jadi 6K tambah 1. 6K tambah 6. Okey, ini tutup kurungan bahagi dengan 6. Okey, boleh. Okey, so sekarang yang dalam ni akan jadi apa? K tambah 1. Okey, dalam kurungan kat dalam ni ialah 2K kuasa 2. Okey, so kat situ kita akan ada K, just now ialah K. K darab dengan K yang dekat luar ni sepatutnya akan jadi 2K kuasa 2. Okey, so kat sini akan jadi 2K kuasa 2. Kita kembangkan yang dalam ni. Yang dalam ni kita kembangkan. Kita akan dapat apa? 2K kuasa 2 tambah 7K tambah 6 per 6. Okey, lepas tu kita cuba faktorkan yang dalam ni. Okey, so kita akan dapat sama macam ni, which is kita akan dapat, okey, kat situ kita akan dapat K tambah 1 kali dengan K tambah 2 kali dengan 2K tambah 3 bahagi dengan 6. So sekarang jawapan tu sama dengan yang right hand side yang ni. Harap faham lah ya, macam caca marpah sikit. Okay, sama. Okay, so kita dah buktikan right hand side dengan left hand side tu sama. Okay, so ada orang dia tak buat sebab dia rasa susah tau nak buat macam pemfaktoran keluar. Dia kembangkan je semua ni. Dia kembangkan je yang dalam ni, dia kembangkan, dia akan dapat K kuasa 2. Macam banyaklah pengembangan dia tu. Lepas tu dia kembangkan juga yang sebelah ni. So bila dia dapat kiri dengan kanan tu sama, so dia kata terbukti. Tu pun betul juga. So no need to factor out K tambah 1 tu kalau tak pandai. Still okay. Understand? Okay. So now we move to question number 2, problem 2. Okay. So macam mana kita nak provekan yang kedua ni? Okay, yang provekan yang kedua ni, okay, just now basic step kita. Basic step, first is basic step. Kan basicnya ialah kita kena buktikan P1 kan, basisnya ialah first, basis P1. P1 must be true. So N is equal to 1 now. Okay, replace this. Dia sama yang ni. Dia ialah 1 tambah 1 faktor tolak 1. Dia akan jadi apa? Okey, 1 tambah 1 faktor tolak 1. Ini apa? Factorial kan? Okey, dia akan jadi 2. 2 tolak 1 ialah 1. So, terbukti. So, P1 is true. Okay, so now we go to inductive step, which is we want to show PK tambah 1. This is the second step. Okay, by using this equation. Okay, so now PK, so PK kita, okay, kita just ganti je from N
into K. So dia ialah 1 kali dengan 1 faktorial campur 2 kali dengan 2 faktorial campur dot campur K kali dengan K faktorial. Okey, sama dengan this change N into K. K tambah 1 faktorial tolak 1. Okey, so now kat situ dia jadi apa? Kita nak buat PK tambah 1 sekarang. P, okey, K tambah 1. Okey, so sekarang kat situ PK tambah 1. Dia akan jadi, okey, daripada yang sebutan yang atas ni, kita just tambah K tambah 1 sebelah sini. Lepas tu yang dalam ni kita change K into K tambah 1. Okey, so sekarang dia akan jadi 1 kali 1 faktorial campur 2 kali 2 faktorial campur. Okey, triple dot sini campur K kali K factorial campur. Okay, now we have to campur K campur 1, right? So bentuknya mesti sama dengan yang ni. Patternnya mesti sama. So dia ialah K campur 1 kali dengan K campur 1 factorial. Okay, boleh. So sekarang saya tambah yang ni. Sebutan dia mesti sama bentuk dengan K campur 1. K times K. But we have to put K plus 1 times K plus 1 factorial now. Okay, now the right hand side ialah kita tambah, kita ganti K dengan K campur 1. Okay, so now it become here ialah K campur 1, ganti K ni. Ni ialah K campur 1, but here we have another plus 1. Just tulis balik. So sekarang kita gantikan yang ni dengan K. Okay, so now it factorial minus 1. Okay. Sampai sini okay? Ada soalan? Okay. So, seterusnya ialah sama macam tadi, ialah we have to change this. Ini kita tak nak dalam sebutan siri macam ni. Kita boleh gantikan dia terus dengan ungkapan sini. Letak dia dekat bawah sini. Put it here. So we have to change it become apa tu kat situ? Dia akan jadi K tambah 1 factorial. Okey, tolak 1. Saya gantikan semua yang dalam siri ni. Okey, dengan yang dalam kurungan ni. Saya tak buat apa pun, just ganti je sebab benda ni semua sama dengan equation ungkapan ni. Okey, so dia ialah, lepas tu just tambah balik. Saya tambah yang ini pula. Apa yang saya tulis sebelum ni, which is kat situ ialah K tambah 1. Kat sini ialah K tambah 1 factorial sama dengan, okay, this is the right hand side dia, ialah kat situ ialah apa? K campur 2 kat situ factorial tolak 1. Okey, so sekarang dekat situ ni K campur 2 factorial tolak 1. Macam tu. Yang ni yang kita kena buktikan. Maksudnya yang kanan ni kita kena rearrange, simplify to make it sama dengan yang ni. Kenapa? Sebab saya rasa nak jadikan yang ni jadi yang ni lagi mudah. Okay, so now here dia jadi apa tu? Macam mana kita nak jadikan dia sama dengan yang sebelah kanan? Okay, so now dekat situ kamu nampak tak apa benda yang sama? Okay, kat sini apa benda yang kita boleh faktorkan keluar? Maksudnya nampak tak dekat sini kita ada ungkapan ni? Maksudnya K campur 1 faktorial ada dekat sebelah kiri, K campur 1 faktorial pun ada dekat dalam yang ni, dalam yang selepas tambah ni kan? Okay, so boleh tak kita faktorkan dia keluar? Sebab kat sini kita nampak dia ada K campur 2 tau kat situ. Okay, so now kita keluarkan dia. So kita faktorkan dengan dia keluar K campur 1 faktorial. Okey, kita keluarkan dia. So yang tinggal dekat dalam ni apa?
Okey. So sekarang yang tinggal dekat dalam ni, okey, yang ni kat sini kamu nampak tak? Sini ada tolak 1. Jadi saya padam. Harap faham kalau yang ada yang tak dengar dengan betul, lepas ni tengok recorded version. Because I know when we do the online learning ni macam mata tu dah mengantuk. Mengantuk dululah kan, tidur dululah. Okay. Okay, so now yang ni kita cuba bawa dia ke belakang. So we want to solve yang equation yang ada yang purple-purple ni dulu, which is yang ni first and this is second. Okay, so kita faktorkan keluar yang purple ni dengan K campur 1 factorial tu. Okay, so sekarang dekat situ dia akan dapat apa? K campur 1 factorial, jadi yang dalam ni ialah 1 campur dengan, okey yang ni yang tinggal sebab K campur 1 factorial kita keluarkan, yang tinggal ialah K campur 1. Betul tak? Yang tinggal dekat dalam tu ialah K campur 1. Yang ni. Okey, dia ialah K campur 1. Okey. So, yang ni kita dah faktorkan yang ni keluar. So, ini kat dalam. Okey, nampak tak kat sini ada tolak 1. Kita jangan abaikan tolak 1 ni. Letakkan dia kat belakang. Okey, sebab kita dah faktorkan yang purple-purple ni keluar. Okey, yang tolak 1 ni jangan tinggalkan dia tolak 1 kat belakang. Okey, so now we want to change yang ni. Jadikan dia sama dengan yang merah ni kan. Okey, so now it become what? K campur 1 factorial dah harap dengan berapa tu? Kat sini kita selesaikan dalam kurungan tu. Dia akan dapat K campur 2. Okey, kat sini tolak 1. Okey, yang ni sebenarnya ialah apa? K campur 1 factorial kali dengan K campur 2. Dia sama juga dengan K campur 2 factorial tolak 1. Okey, so dia dah sama kan dengan 2 ni. So it is true. Sama kan 2 ni. Okey. Soalannya, macam mana saya boleh simplifykan ni? Sorry. Macam mana saya boleh simplifykan yang ni jadi yang ni satu je. Okey. So sekarang kalau kamu tengok. Kalau kita ada berapa? Kalau factorial ni dia macam mana? Kalau 2 factorial sama juga dengan apa? 2 factorial? 2 factorial sama juga dengan apa dia? Tahu tak factorial ni? Nak tanya ni. Tekan kalkulator dia dapat berapa? Ada nampak tak dekat kalkulator factorial? Tanda seru tu. Cuba tekan 2 factorial jadi berapa? Ada kalkulator tak sekarang? Tekan 2 factorial jadi berapa? Okey. 2 factorial ialah 2. 3 factorial? 3 factorial? 6 kan? Betul tak? Betul tak? Ada jawapan tak? 6 kan? Okey. So now it is 6. Okey. Kalau 4 factorial ialah 2 kali 3 kali 4. Jadi berapa? 24. Okey. Faham ni? Konsep faktorial ni ialah apa? 2 faktorial ialah 1 kali 2. Kalau 3 faktorial ialah 1 kali 2 kali 3. Nampak tak? Okey. So sekarang nampak tak perkaitan dia ialah apa? Kalau 2 faktorial kali dengan 3, dia sama dengan 3 faktorial. Kenapa? 2 faktorial kali dengan 3 ialah 2 faktorial 1 kali 2, betul? Bila dia kali dengan 3, 1 kali 2 kali 3, kita boleh simplifykan 2 faktorial kali 3 dapat 3 faktorial. Boleh nampak tak ni? Faham tak apa yang saya buat sekarang? Faham. Oleh sebab itu, bila kita ada K tambah 1 faktorial, kita macam kita ada 2 faktorial, kita tambah lagi K campur 2, kita kali pula dia dengan K campur 2, we can simplify it into K campur 2 faktorial. That's the concept.
Maksudnya kalau kita ada 4 faktorial, kita kali pula dengan 4 campur 1. Kita tambah 1 kan dengan 4 ni. 4 campur 1. Dia akan jadi 4. 4 campur 1 ialah 5. So dia akan jadi berapa? Sorry. Saya punya ni. Maksudnya kita ada 4 faktorial. 4 campur 1. Dia akan jadi 4 faktorial kali dengan 5. Dia akan jadi 5 faktorial. Betul tak? 4 campur 1, 5 kan? Dia akan boleh simplify, dia akan jadi 5 faktorial. Okay, macam tu juga konsep dia macam ni. K campur 1 faktorial. Bila kita darab dengan K campur 2, which is another one add up from the original K tu, kita boleh simplifykan jadi K campur 2 faktorial. Macam tu lah. Boleh faham? That is the concept. So sekarang kita dah buktikan dia punya inductive step tu. Boleh? Okay. Madam. Okay. So sekarang untuk yang problem 3 ni, saya nak kamu buat sendiri. Sebab yang ni kan, tadi saya dah selesaikan untuk kamu problem 1, problem 2. So, after this, dekat kelas yang lagi satu, saya akan selesaikan problem 1 dengan problem 3. Kalau kamu tak dapat problem 3 ni, kamu buat dulu. Kejap lagi saya akan upload saya punya recorded version untuk yang kelas lagi satu tu, saya selesaikan problem 3. Kamu boleh check balik jawapan kamu. Kenapa salah ke, kenapa tak dapat ke, boleh? So, we move to problem 4. Boleh? Boleh. Boleh, Madam. Boleh. Okay. So here problem 4 saya buat dulu nanti kelas yang lagi satu pun saya suruh dia buat problem 2. Kalau dia tak dapat dia tengok balik recorded version untuk yang kelas yang ni. Okay, so problem 4 ni kita dah masuk recursive. Yang just now kita belajar tu inductive. Inductive. Okay, so now it is recursive. Okay, sekarang dekat sini. Okay, so sekarang dekat sini kita for n sama juga dengan 0, 1, 2, 3 find f1, f2, f3, f4 jika fn define recursively by. Maksudnya kita nak kena faham recursively. Maksudnya recursive ni is we use the previous punya value untuk dapatkan value yang seterusnya. Try to answer problem for number 1. Kita try. So now problem 4.1 ni which is n campur 1 sama juga fn tambah 8. Sekarang maklumat yang kita ada ialah f0 sama juga dengan 1. Untuk yang ni ialah kita guna maklumat yang kita ada dulu. Maksudnya kita ada f0 sama juga dengan 1. So now I'm answering this. So now kita nak cari, soalannya ialah nak cari F1, F2, F3, F4. So sekarang F1, kita nak cari F1 sama juga dengan, nampak tak kat sini? Dia punya rumus F1. F1 kat sini ialah N campur 1. Maksudnya N kita berapa tu? N kita kosong lah kalau F1, betul tak? Boleh nampak tak kat sini? N sama dengan berapa? N sama dengan kosong lah kan? Ada orang tak faham tak kat sini? Which is kat sini F kosong. Ni maksudnya. Kalau kat dalam kurungan ni 1, N campur 1, N campur 1 sama juga dengan 1. So N sama juga dengan kosong lah kan? Yang ni. Madam, tu problem 5. Alah. Yang Madam refer tu problem 5. Tapi soalan dia sama. Okay. Tak apa. Kita jawab dulu apa yang saya refer kat problem 5 ni. Sebab soalan dia, tak apa. Kat sini problem 5 tu kita sesuaikan. This is 3. Terima kasih Sylvie. This is 3 for problem 5. Kita jawab problem 5 dulu. Dia sama je tu. So soalan ni if F0 sama juga dengan 3. So we want to find F1, F2, F3, F4. First you have to know how to change to your current position. So now kita nak cari F1. F1 kat sini kan? Sekarang kita jawab ni, soalan 5 ni. Yang ni dulu. Yang atas tu minta maaf, tersalah.
Makan kuih raya banyak sebab tak ada tetamu, kita jadi tetamu makan kuih raya sendiri. Siapa yang ada kat hostel? Sebenarnya tak balik raya. Nanti kalau dah lega datanglah raya rumah saya. Okey. Madam. Boleh. Nanti bila kita dah boleh berziarah datanglah raya haji pun boleh. Okey. So now here. Okay, so now ni faham tak macam mana saya dapat F1 sama juga negatif 2 F0 ni? Boleh nampak tak? Konsep Boleh. rekursif just now. Yang saya cakap tu ialah kita guna the previous punya value. Okay, so boleh kita dapat tak value F1 ni? Maksudnya dia sama juga negatif 2. F0 kita ialah 3. So gantikanlah 3. 2 kali, negatif 2 kali 3 ialah negatif 6. 6. Okay, so kita boleh dapat tak? Lepas tu kita kena cari F2 pula. Boleh dapat tak? F2 gantikan masuk dalam rumus yang ni. F2 sama juga dengan negatif 2 berapa? F1. F1. Because of our N is 1 just sekarang. Maksudnya N campur 1 sama juga dengan 2. Okay, sebab kat sini N campur 1. So now in our here is 2, right? So N sama juga dengan 1 sekarang. Okay, so dia akan jadi 2 kali F1. Okay, dia akan jadi negatif 2 kali dengan previous punya value ialah 6. Okay, kita akan dapat jawapan ni berapa ni? 12. Negatif? 12. Okay, so boleh cari F3 tak? Cari sekarang dapat berapa F3? Madam, bukan 12 Dua. je ke? Negatif. Kat sini negatif 6 kan? Okay. Thank you. So here it become 12 only because of negatif 6 kali negatif 2. Okay, betul? Okay. So sekarang kat sini ialah apa? F kali F2 kan? Okay, so ia ialah negatif 2 kali 12. So akan jadi negatif 24. Okay. Lepas tu F4 boleh dapat tak? So F4 boleh cari sendiri. Dapat sama dengan berapa? 48 dah sekali. 48. Okay. So F5 sama dengan berapa? Negatif 2 kali 48. Negatif 66. Okay. So here we can check ialah apa yang kita boleh check ialah we use the current, kita nak cari we find the current value F1 by using the previous punya value. Ini sama juga F2 kita cari kita guna previous punya value. Ini pun sama, kita guna previous punya value kita dapat. Ini konsepnya macam kita buat iteration. Macam kita buat dalam programming kan, kita ada looping kan. Maksudnya we use the previous value to find the current value yang kita nak cari. Kan macam tu kan? Betul tak? Bila kita buat looping kan, kita ada N campur 1 macam tu kan? So kita guna previous punya loop tu, value dia yang sebelum ni tambah 1. Tambah lagi 1. Macam tu kan? This is the concept. Okay. Boleh? Ni macam iteration lah, iteratif. Okay. So now, boleh carilah kan yang lain-lain ni? Boleh faham? Ke nak buat satu lagi? Cuba buat yang ni. Kat sini maksudnya, mula-mula yang kamu kena tulis ialah F0 sama juga dengan 1. F0 sama juga dengan 1. Okey. So sekarang apa yang kita nak cari ialah F1 sampai F4. So F1 sama dengan berapa? F1 sama juga dengan F0 kuasa 2 campur 3 F0. Okey, dia sama juga dengan apa? Okey, F0 kita ialah 1 kuasa 2 campur 3 kali 1. Dia akan dapat berapa? 3 campur 1 ialah 4. Betul tak? So kat sini Betul. F2. F2 sama juga dengan kat sini ialah menggunakan rumus yang ada kat atas ni. Kita guna balik.
F1 kuasa 2 campur dengan 3 F1. Okey, kita akan dapat F1 kuasa 2 guna balik ni 4 yang kita dapat tu. 4 kuasa 2 tambah 3 kali 4. Okey, berapa? 12 tambah 16 kan? 28. 28. Okey, boleh cari untuk F3 dengan F4 tak? Dapat berapa? F3 berapa? 868. F4 berapa? Okey. 8, 6, 8. F4? 756 Okey, 7, 028. 5, 6, 028. Okay, so this is the answer for question problem 4.3. Okay, boleh faham Saya hari tu saya ingatkan bila saya punya midterm saya ada benda yang saya rasa macam saya dah pernah ajar serta tak ajar. Saya macam rasa ralat jugalah sebabnya ada yang buat composite function tu macam tak dapat nak cari jawapan. Saya rasa macam sepatutnya kamu dah dapat tapi sebab saya tak tekankan sangat dekat dalam tutorial semua. So ada yang ramai yang salah soalan tu. Tapi overall kamu punya group ni okey untuk midterm. Okay. Tapi yang ralatnya soalan-soalan senang macam composite kan, F composite G, F composite G inverse. Okay, so sebab itulah saya rasa buat tutorial macam ni. Dia nampak simple, you can get mark from there, but bila kita tak buat latihan, kita memang tak boleh nak jawab. Okay. So now, problem 4 dengan 5 ni kira saya dah cover Kalau ada soalan, ada masalah, sila bagi tahu. Cuba bincang dulu dengan kawan dan we discuss. Okay, so we go to problem 6. Okay, so problem 6 tu dia minta yang ni kita nak create recursive definition, which is we want to find the maksudnya kita nak cari formula untuk that particular definition tu. Maksudnya the sum of the first even positive integer. Okay, so sekarang untuk soalan ni, untuk 6 ni, okay. Dia ialah, pertama ialah kita kena senaraikan dahulu. Lepas kita senaraikan, we have to make a simple formula for that. Okay, so now first, okay, we want to find the answer for problem 6.1 kan, the sum of first and even positive integer. Okay, so sekarang dia macam mana pun kita mesti mula dengan n. Untuk n sama juga dengan 1, iteration yang pertama. Okay, first n even positive integer. So yang pertama kita tahu yang first n positive integer tu berapa? Positive integer, even positive integer begin with what? Value. Nombor positif yang genap yang pertama apa? Apa? 2. 2. So N1 ialah 2. So dia kata sum kan? Sum. Okay, so yang pertama ni ialah 2 je lah. So dia ialah 2. So untuk iteration yang kedua, N sama juga dengan 2. Lepas tu 2, lepas tu nombor selepas 2 apa? Yang genap. 4 kan? Okay, dia ialah sum. Tambahan. Okay, maksudnya 2 tambah 4 dia akan jadi 6. Okay, so sekarang yang ketiga ialah N sama juga dengan 3, betul? Iteration yang ketiga. Dia ialah nombor positif yang genap yang ketiga apa? 2 campur 4 campur 6 sama dengan berapa? Berapa tu? 11. Okay, so seterusnya 4. Okay, dia ialah untuk iteration yang keempat 2 campur 4 campur 6 campur berapa lagi? 8 kan? Sama dengan berapa?
20, right? So, nak listkan macam ni, ada soalan tak? Faham kan? So we refer to the kehendak soalan tu, the sum of first and positive integer. So kamu boleh wakilkan lah. Maksudnya nak buat sampai 4 ke, nak jadikan dia n sama juga dengan 5 ke? 5 ialah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan berapa? 30, right? Okay, so ini akan jadi 30. Okey, so kita dah ada sampai 5 ni. Okey, tetapi kita tak menjawab soalan lagi. Kita baru senaraikan. Kita tak buat lagi. Maksudnya recursive ni ialah bentuk macam ni. Kita nak buat bentuk macam ni. Okey, how can we find, macam kita nak buat program ni, macam mana kamu nak buat penambahan seterusnya nombor genap yang seterusnya, nak cari dia punya formula, function dia kat situ. Macam mana kita nak, okay, second loop kita dapat 6, third loop kita dapat 12, the fourth loop kita dapat 20. Macam mana? How to create the formula inside your programming. That's the logic that we want to build here. Okay. So now, apa jawapannya kat situ? Okay, so kita tahu bahawa the first loop ialah F1 kita. Kita mula dengan apa? Kat situ. Sekarang kita nak create formula. Okay, so kita mulakan by default kita punya permulaan ialah kita mula dengan F1 sama juga dengan 2. Okay, so the second loop ialah kita kena apa? Untuk dapatkan 6, kita kena guna the first loop tu kan, kita kena 2 campur berapa? 2 campur 4 untuk dapat 6 kan, betul tak kat sini? Okay, so from the second loop to the third loop kan, macam kita nak seterusnya 6 kena tambah berapa? 6 untuk dapatkan 12. Okay, so sekarang kita nak create kita punya rumus ialah kita kena guna rumus yang baru ialah F untuk the second kita punya proses seterusnya F n campur 1. Maksudnya bila kita tambah 1, maksudnya the second process kita mesti buat apa, the previous which is F n kena tambah berapa? Maksud mula dia tambah 4, lepas tu dia tambah 6, lepas tu ialah 12 tambah berapa ni? 12 tambah 8. Nampak tak kat sini? Dia akan meningkat 4, 6, 8. But here, how can we create a formula there? Kita dapat apa tu? Siapa tahu? Maksudnya Fn kena tambah berapa untuk dapat 4? Fn kena tambah berapa untuk dapat 6? Try to find by using the previous punya value kat situ. 2. Fn campur. Okay, kita tahu kita punya ni nombor genap kan? Okay, so sekarang kat sini dia ialah 2 kan? Kat sini ialah 2. Kita boleh guna Fn kita ni 2. 2 kali 2 kita dapat 4. Nampak tak? 3 kita guna n yang current ni kali dengan 2 kita dapat 6, 4 kali dengan 2 kita dapat 8. Nampak tak kat situ? That's the way how the one idea lah, maksudnya macam tu. Maksudnya sekarang dekat situ kita kena 2 darab dengan n campur 1. Kita akan dapat 4, kita akan dapat 6. Nampak tak? Harap ni nampak lah. Boleh tak? Ada soalan tak? Madam. Apa tu? Ada soalan ke? Boleh? Boleh. Okay, cuba kita buat yang nombor 2 pula. Nombor 2. Macam mana kita nak dapat ideal to create the formula. Yang macam tu lah kalau kamu dapat soalan lepas ni, bila kita ada
program kan, kita kena create satu siri yang meningkat dia ada kita dah nampak pattern. But how to create the formula for that particular pattern? Macam ni lah, kita kena senaraikan dulu. First iteration dapat berapa, second iteration dapat berapa. So kita kena simplify. Maksudnya kita kena create. Okay. So kita mula yang ni. Sum of first and odd positive integer. Odd positive integer dia jadi macam mana? Okay, sum of n for odd positive integer. Kalau n sama juga dengan 1, maksudnya loop yang pertama tu, kita first and odd positive integer. Sama dengan berapa? Apa? 1 kan? Odd kan? Odd mula dengan 1. Lepas tu, second loop tu kita ada odd yang kedua kan, betul tak? Kita kena sum dia, sum. This is sum. Which is 1 tambah berapa? Tambah 3. Nombor ganjil yang kedua ialah 3 kan, dia akan jadi 4. Okey. Seterusnya, yang ketiga punya loop, kita akan buat 1 campur 3 campur 5, right? Dia akan jadi berapa kat sini? 9. Kita tambah-tambahkan dia kan? Betul tak? Lepas tu kalau rasa macam tak nampak lagi pattern, kamu boleh je senaraikan. N sama juga dengan 4. Senaraikan lagi. Kamu dapat 1 campur 3 campur 5 campur 7 sama juga dengan 9 campur 7 ialah 16. So N sama juga dengan 5. Okey, dia ialah 1 campur 3 campur 5 campur 7. Alah. Okey. N sama dengan 1 just now 1. N sama juga dengan 2 ialah 1 campur 3. N sama juga dengan 3 ialah 1 campur 3 campur 5. Okey, so kita ada N sama juga dengan 4. 1 campur 3 campur 5 campur 7 akan dapat 16. Okey, kalau rasa ini dah cukup untuk kamu dapatkan dia punya rumus, so it's okay. So now we know that we begin with 1, right? F1 sama juga dengan 1. Apa yang saya nak cakap ni ialah F1 tak semestinya sama dengan 1 sentiasa. Sebab just now kita nampak kan soalan yang tadi, yang pertama tu kita dapat F1 sama juga dengan 2 kan? Okey, so lepas tu kita kena cari dia punya rumus. Macam mana nak dapat dia punya rumus? Okey, untuk yang ni kita tahu bahawa Fn campur 1, Fn campur 1 sama juga dengan, okey, guna previous punya value. Okey, previous punya value. Kan kita nampak tak benda ni? Okey, kalau kita nak create dia punya rumus, okey, kat sini ialah previous value dia ialah 1. 1 campur 3, kita dapat 4, right? So kat bawah ni ialah 4 campur 5, kita dapat 9. Dan seterusnya ialah 9 campur berapa? 7. Nampak tak? Yang ni is 1, 3, 5, 7 ni pun sendiri ialah nombor ganjil, right? Tapi dia ialah 3. So macam mana kita nak cari 3 dekat situ? Kat sini 3, 5, 7. Kat situ jadi berapa? Macam ni kita nak cari. Dia ialah Fn campur dengan Fn campur dengan berapa? Siapa dapat? 3, 5. Maksudnya sekarang kita ada 2 kan kat depan ni. 2 campur 1 ialah 3, betul? So 3 campur 2 ialah 5. Lepas tu 4 campur berapa? Boleh guna ke macam tu? Ideanya macam tu. Macam tak boleh juga kan, sebab kat sini ialah 2 campur 1, 3. 3 campur 2, 5. But dia macam increasing, right? Kat situ. So kat situ dia punya ialah, macam mana kita nak dapatkan 3 kat sini? Okay.
So dia ialah 2 kali 2 tolak 1 jadi 3, 3 kali 2 tolak 1 jadi 5, 4 kali 2 tolak 1 jadi 6, right? Macam tu, nampak tak? So dia ialah apa? Dia ialah N tambah kat 1. sini ialah 2 n tambah n 2 n tolak 1, right? N tambah ke? Tolak, right? Ialah 2 kali n lepas tu tolak 1. Betul tak? Fn lepas kat dalam ni ialah 2n tolak 1. Dia ialah 2 kali n. 2 kali, macam mana tu? Saya salah 2 kali n tolak 1 ialah 2 kali 2. Dia ialah 2 kali n tambah 1 tolak 1. Macam tu Okey, inilah kan sebenarnya dalam ni. Right here it become 2n tambah 2 tolak 1. Dia akan jadi 2n tambah 1. Betul-betul? Betul? Okey. Tapi yang tadi dapat tu CV Okey, so kita dapatlah jawapan dia 4 dan seterusnya 9 macam yang kita nak. Macam yang kita nak create. So this is the formula. This is how we create a formula. Macam tu lah idenya lebih kurang. Okey, nak teruskan ke dengan problem 6 yang seterusnya? The sum of first n positive that multiple of 5. Macam mana tu? Sum yang multiple dengan 5. Okey, yang ni saya biarkan kamu cari. Nanti tengok dekat yang next punya recorded version saya terangkan dekat situ. Okey, so seterusnya problem 7. Give a recursive definition of the sequence yang ni. Okey, so sekarang kat sini dia bagi an sama juga dengan 3n. Okey, yang ni dia belum lagi dalam bentuk yang macam recursive. Okey, kenapa? Okey, yang pertama ni problem 7 yang pertama. Okey, cuba tengok. Okey, yang pertama ni untuk n sama juga dengan 1, 2, 3. Kalau n sama juga dengan 1, jadi dia ialah apa tu? N sama dengan 1, dia ialah A1 sama juga dengan berapa? 3 kali n ialah n kita 1 kan? 3. Okey, so sekarang n sama juga dengan 2. Kat sini an. Okey, kat situ ialah ni saya buat soalan 7.1 ni. Okey, dia ialah A2 sama juga dengan 3 kali 2 ialah 6. So, apa yang saya buat ialah saya just tukar je. Maksudnya saya substitute. Okey, untuk n sama juga dengan 3. A3 dia sama juga dengan A3 sama juga dengan 3 kali n. Maksudnya 3 kali 3 iaitu 9. Sampai sini okey tak? So n sama juga dengan 4. Okey, dia ialah apa? 3 kali 4. A4 sama juga dengan 12. Okey, sampai sini. Okey, so sampai n sama dengan 4. Okey, so now we want to build a recursive definition. Recursive definition will always begin with yang n yang pertama ni kita akan jadi A1 sama juga dengan 3. Okay, so now the recursive punya formula kita kena create. Macam mana kita kena cari nilai yang seterusnya by using the previous value. By using the previous value, how can we get the current value? Okay, so dekat sini kita nampak tak? Mula-mula kita nak cari idea, kita kena cari pembezaan dia. Kat sini ialah, kat sini. Maksudnya kita punya beza dekat situ untuk dapatkan the second punya step ialah 3 tambah 3 kan untuk dapat 6. So untuk dapatkan 9, 6 sorry. 6 tambah 3. Untukkan the next step ialah kita 9 tambah 3. Nampak tak? Semua ialah beza dia ialah 3, 3, 3.
So apa dia punya formula? Siapa dapat? Untuk the current formula A dalam kurungan okey. Okey, kat sini AN untuk the current punya tu, AN sama juga dengan apa? A N tolak 1 campur 3. This is the formula which is to find the yang current sekarang, kita guna yang sebelum ni, kita tambah 3. Ataupun ada orang yang ni betul kita cari current N tu dengan N tolak 1. Ataupun ada orang dia nak cari A N tambah 1 sama juga dengan apa? Yang previous A N tambah 3. Ni pun betul juga. Which is we use the previous. Kalau yang ni N dia begin with 1. Yang ni N dia begin with 1. Oh, yang ni N sama juga dengan 2. Okey. Ini untuk N mula dengan 2. A2 sama juga dengan A1 tambah 3. A3 campur sama dengan A2 tambah 3. Okey, yang ni ialah A2. Tapi dia sama. Siapa jawab yang ini pun betul. Siapa jawab yang ini pun betul. So, sebab because of N tolak 1 ataupun N tambah 1 N tu. Okey, dua-dua pun betul. Okey. Ada soalan? Faham tak ni? Saya cakap seorang-seorang je. Okay. This is the answer for problem 7A. Okay, try to answer yang nombor 2. So sekarang cuba kita jawab yang nombor 3. Ni nombor 3. Okay, so kita nak tahu dia punya recursive ialah kat situ N sama juga dengan 1. Ni A1 sama juga dengan berapa tu? 5N kuasa 2. Dia ialah 5 kali 1 kuasa 2 ialah 5. Betul tak? So, N sama juga dengan 2 ialah A2 sama juga dengan A2 is 2. A2 sama juga dengan ini saya jawab nombor 3 Okey, nombor 3 ialah 5 kali 2 kuasa 2 ialah 5 kali 4. So, kita dapat kat sini ialah 20. So, N sama juga dengan 3. Kita dapat A3 sama juga dengan berapa? 5N kuasa 2 ialah 3 kuasa 2, 9. 5 kali 9, 45. So, N sama juga dengan 4. A4 sama juga dengan 5 kali 4 kuasa 2. 16 kali 5 berapa? 80. Okay. So how can we build the recursive definition for this? Okay. This is always the basic step dia, which is A1 sama juga dengan 5. Mula dengan A1 sama juga dengan 5. Lepas tu ialah AN. So we want to create AN. Kita nak jadikan dia general rumus ni. Untuk cari A1, A2 dan seterusnya ialah A2 sama juga dengan, okay, kat sini kan, how to get the idea to create a formula. So kat sini kamu nampak tak? Untuk create yang tu, kita tahu bahawa kat sini, yang ni ialah 5 tambah berapa? 5 tambah 15 kan dapat 20. So yang ni pula 45 dengan menggunakan nombor yang sebelumnya, which is 20 tambah berapa? Tambah 5, kat sini 15 jadi 20. Okey, kalau 45 kat sini tambah berapa? Tambah 25, right? Kat sini 45 tolak 20 ialah 20. Jadi ialah 25. Okey. Kalau kat sini 45 tambah berapa? 45 tambah nak jadi 80. 45, 80 tambah 35. Nampak tak? Okay. So now, how can we build the
the formula untuk yang tu. Dia ialah macam mana? Kat sini 15 ni ialah apa? Macam mana dapat 15 kat sini? Siapa dapat? 5 kali 3 kan? 15 ni ialah 5 kali 3. Betul tak? Ni ialah 5 kali 3. Untuk dapatkan 25 ialah berapa? 5 kali 5, right? So nampak tak? Untuk dapatkan 35 ialah 5 kali 7. So this is 3, 5, 7. It's something with the nombor ganjil dekat situ. So how can we find that? Is we find by using the nombor previous, which is kita dapat dia dengan n tolak 1. Nombor yang sebelum tu 5, 20 tu kita pakai. Lepas tu kita kena tambah dengan 5, kan 5 kali 3, 5 kali 5, 5 kali 7, which is 5 kali dengan nombor 2 kali n tolak 1. Okey, 2 kali n tolak 1, this is yang kedua, n2 kan. 2 kali 2, 4, 4 tolak 1 ialah 3. So 5 kali 3, so kita dapat 15. Okey, so kalau nak cari yang ketiga, ialah A2 tambah 5 kali 25 ialah 5 kali 5, which is 2 kali 3, 6. 6 tolak 1 ialah 5. 5 kali 5, 25. So, this is the general formula to get this particular series 5, 20, 45, 80. So, you have to put this function inside your main programming to get this value, the output for this value. Macam itulah lebih kurang. Okay, so selesai untuk kita punya tutorial. Faham? Kalau tak faham, rasa macam tak berapa nak clear lagi, tengok balik nota, lepas tu cuba jawab satu persatu tutorial ni. Sebab tutorial ni will be our first question in our final. Akan ada soalan-soalan setiap satu ni. Memang ada pun, saya dah hantar dah soalan final. So you have to build the proof, maksudnya recursive, semua ni ada. So this is your first question. Your first question, kalau macam biasalah, kita akan ada 4 punya portion. Satu portion akan contribute 25 mark. Maksudnya setiap jalan kira tu kan macam tadi nampak tak, PK tambah 1 tu semua ada jalan kira, so that kat situ semua ada markah. So akan contribute sebanyak 25 markah untuk kamu untuk first question. Okay, this is your first question inside your final. Okay, itu sahaja untuk tutorial kali ni. Selamat Hari Raya. Ada soalan tak? Ada, madam. Okay, so kalau ada soalan tak nak tahu macam mana nak proof, memang tak dapat, sebab saya rasa yang ni dia memang kalau kita tak dapat that skill tu macam dia tak boleh nak pergi dekat mana-mana soalan pun tak boleh nak cari. So, sebab kamu tak nampak, boleh tanya saya, insyaAllah saya bantu. Okay, itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you. Selamat Hari Raya. Welcome.